Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Baiklah, insyaAllah pada hari ini kita akan meneruskan kajian kita untuk subjek sejarah tingkatan 5 dan pada kali ini kita akan melihat bab 3 iaitu dengan tajuk Raja Berperlembagaan dan Demokrasi Berparlimen. Mari kita lihat sedikit sinopsis berkaitan dengan tajuk ini. Sistem raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen berkait rapat dengan latar belakang sejarah pemerintahan beraja di negara kita. Majlis raja-raja yang wujud seiring dengan pemerintahan beraja menjadi sebahagian daripada institusi raja berperlembagaan dan mempunyai kedudukan dalam pemerintahan. Sebagai raja berperlembagaan, kedudukan yang di-Pertuan Agong dan raja ditentukan oleh Perlembagaan Persekutuan dan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri. Ciri demokrasi dan pengasingan kuasa telah dilaksanakan pada peringkat kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri melalui sistem demokrasi berparlimen. Demokrasi berparlimen di negara kita mempunyai keunikan kerana dilaksanakan berdasarkan keperluan tempatan. Ya, baiklah, ini serba sedikit pengenalan tentang raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen yang diamalkan di negara kita. Mari kita teruskan kepada intipati pembelajaran. Apakah yang akan kita pelajari dalam bab 3 ini? Yang pertama, latar belakang pemerintahan beraja dan demokrasi berparlimen. Yang kedua, kita akan mengkaji sejarah dan kedudukan institusi Majlis Raja-Raja. Yang ketiga, yang di-Pertuan Agong dan Raja dalam Perlembagaan Persekutuan. Yang keempat, amalan demokrasi dan pengasingan kuasa. Seterusnya, yang kelima ialah keunikan amalan demokrasi berparlimen di negara kita. Seterusnya, kita akan melihat apakah elemen kewarganegaraan dan nilai sivik yang akan diperoleh oleh pelajar dalam bab ini. Yang pertama ialah peranan raja bagi memakmurkan negara. Yang kedua, kepentingan taat setia rakyat kepada pemerintah. Yang ketiga, kepentingan elemen utama demokrasi sebagai asas pemerintahan negara. Dan yang keempat, kepentingan pengasingan kuasa dalam sistem demokrasi. Dan untuk kemahiran pemikiran sejarah, pelajar akan memahami kronologi perkembangan pemerintahan beraja di negara kita. Seterusnya, pelajar akan dapat meneroka bukti amalan demokrasi dalam pemerintahan negara. Yang ketiga, pelajar boleh membuat imajinasi keunikan amalan demokrasi berparlimen di negara kita. Yang keempat, membuat interpretasi kedudukan yang di-Pertuan Agong sebagai tonggak pemerintahan negara. Dan yang kelima, membuat rasionalisasi mempertahankan sistem raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Baiklah para pelajar, mari kita mulakan dengan kajian tentang subtopik yang pertama dalam bab 3 iaitu latar belakang pemerintahan beraja dan demokrasi berparlimen. Jadi standard pembelajaran yang perlu dicapai oleh pelajar setelah mempelajari subtopik ini ialah pelajar boleh memerihalkan latar belakang sistem pemerintahan beraja dan demokrasi berparlimen. Cikgu harap semua pelajar telah bersedia dengan
alat tulis dan buku catatan untuk mencatat apakah isi-isi penting yang boleh kita peroleh daripada buku teks ini berkaitan dengan pembelajaran kita. Mari kita mulakan. Pemerintahan beraja merupakan tradisi yang berakar umbi dan menjadi teras kewujudan kerajaan Melayu. Okay, raja memerintah dengan kuasa penuh dan berdaulat. Cabaran terhadap pemerintahan beraja berlaku selepas pentadbiran tempatan dikuasai oleh British dan Jepun. Walau bagaimanapun, pemerintahan beraja tidak terhapus terus. Pemerintahan beraja berkembang sejajar dengan peredaran masa sehingga diiktiraf sebagai raja berperlembagaan seiring dengan konsep demokrasi berparlimen dalam pemerintahan negara kita pada hari ini. Mari kita lihat latar belakang pemerintahan beraja bermula dengan pemerintahan beraja pada zaman kerajaan Kesultanan Melayu Melaka. Kesultanan Melayu Melaka memperlihatkan pemerintahan beraja yang berwibawa. Raja ialah pemerintah yang berkuasa mutlak. Pada baginda terletak semua kuasa pemerintahan termasuklah kuasa pentadbiran, perundangan dan kehakiman. Pemerintahan pula berdasarkan undang-undang, iaitu terdapat 2 undang-undang yang diamalkan pada ketika itu, iaitu Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. Keadaan ini membuktikan bahawa kehidupan bernegara dan ciri sistem berperlembagaan terserlah sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka. Pemerintahan kesultanan ini telah diperkukuh dengan konsep Islam. Konsep ini sekaligus menjadikan raja sebagai ketua agama Islam. Pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka mempunyai pengaruh yang besar bagi membina tradisi dan adat yang diwarisi oleh Kesultanan Melayu yang muncul kemudiannya. Kesultanan Melayu merujuk kerajaan yang mempunyai pertalian dengan Kesultanan Melayu Melaka sama ada dari segi keturunan mahupun pernah menjadi naungan atau jajahan takluk kesultanan ini. Secara tradisinya, raja-raja Melayu dianggap sumber undang-undang, ketua kerajaan dan ketua agama. Baginda bertanggungjawab mempertahankan adat dan struktur masyarakat dalam kerajaan Melayu. Keabsahan bagi semua tindakan terletak pada kedaulatan raja-raja Melayu. Baik, ini adalah berkaitan dengan latar belakang pemerintahan beraja bermula dengan pemerintahan beraja Kesultanan Melayu Melaka. Seterusnya, mari kita lihat bagaimana pemerintahan beraja sebelum Perang Dunia Kedua. Semasa perluasan pengaruh British, pemerintahan beraja menjadi penghalang yang menyukarkan British melakukan penjajahan di negeri Melayu. British sekadar berupaya memperkenalkan sistem residen di negeri-negeri Melayu bersekutu dan sistem penasihat di negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Raja-raja Melayu memerintah dengan campur tangan British dalam pentadbiran tempatan yang dimeterai melalui perjanjian ataupun surat pengisytiharan daripada raja-raja Melayu.
Bagi negeri-negeri Melayu bersekutu, British hanya mengambil alih pentadbiran pada peringkat pembesar negeri. Raja-Raja Melayu kekal sebagai pemerintah berdaulat, walaupun dikehendaki menerima nasihat daripada pegawai British yang dilantik sebagai residen. Bagi negeri-negeri Melayu tidak bersekutu pula, kedudukan raja yang memerintah adalah lebih kukuh. British menempatkan penasihat British, namun pentadbiran negeri tetap dilaksanakan oleh pembesar yang dilantik oleh raja. Penggubalan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor 1895 dan Undang-Undang Bagi Diri Kerajaan Terengganu 1911 menyerlahkan ciri pemerintahan raja berperlembagaan dalam Kesultanan Johor dan Terengganu. Penggubalan undang-undang tersebut berkait rapat dengan usaha raja, pembesar dan rakyat untuk menghalang pengaruh British dan mengekalkan kedaulatan negeri. Kebijaksanaan diplomasi Raja-Raja Melayu membolehkan pemerintahan beraja dipertahankan. Raja sebagai ketua negeri yang mengesahkan undang-undang membuktikan kedaulatan raja dalam struktur pentadbiran negeri Melayu. Perjanjian antara Raja-Raja Melayu dengan British sebelum Perang Dunia Kedua tidak memindahkan kedaulatan negeri Melayu kepada British. Negeri Melayu hanya menjadi negeri naungan British sahaja. Mari kita teruskan dengan pemerintahan beraja semasa pendudukan Jepun. Semasa pendudukan Jepun, Raja-Raja Melayu diiktiraf sebagai ketua dalam hal ehwal agama Islam. Raja-Raja Melayu juga memperoleh pendapatan seperti sebelum Perang Dunia Kedua. Pengiktirafan tersebut diisytiharkan semasa persidangan Raja-Raja Melayu dan Sumatera dengan pemerintah tentera Jepun di Singapura pada Januari 1943. Kedudukan Raja-Raja Melayu di negeri masing-masing diletakkan di bawah pengawasan Gabenor Jepun di Tanah Melayu. Seterusnya, pemerintahan beraja selepas Perang Dunia Kedua. Pemerintahan beraja menerima cabaran apabila Malayan Union diperkenalkan pada tahun 1946. Raja-Raja Melayu kehilangan kuasa sebagai pemerintah negeri kerana kuasa pemerintahan diambil alih oleh Raja England. British memerintah Malayan Union secara langsung melalui Gabenor yang dilantik oleh Kerajaan British. Kesepakatan Raja-Raja Melayu menentang Malayan Union dengan sokongan orang Melayu menyebabkan British menggantikan Malayan Union dengan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Kedaulatan Raja-Raja Melayu yang diwarisi daripada Kesultanan Melayu Melaka dikembalikan seperti sebelum Perang Dunia Kedua melalui Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Undang-Undang Tubuh digubal oleh Raja-Raja Melayu bagi negeri masing-masing dan diguna pakai sehingga hari ini mengangkat Raja-Raja Melayu sebagai Raja berperlembagaan. Baiklah para pelajar, mari kita teruskan dengan Raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen selepas merdeka.
Kemerdekaan Tanah Melayu pada tahun 1957 diperoleh melalui perundingan dan persetujuan Raja-Raja Melayu. Pemerintahan beraja diteruskan dalam perlembagaan persekutuan dan beberapa pindaan dibuat supaya sesuai dengan konsep demokrasi. Jawatan yang di Pertuan Agong telah diwujudkan sebagai Ketua Utama Negara. Kedudukan, kuasa dan tugas yang di Pertuan Agong termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Ciri Raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen dalam Perlembagaan Persekutuan telah mengiktiraf Raja sebagai pemerintah tertinggi negara, sementara itu rakyat diberi hak memilih wakil mereka melalui pilihan raya untuk membentuk kerajaan. Sebagai penutup kepada subtopik ini, pemerintahan beraja merupakan kesinambungan sejarah dan warisan negara yang kekal peranannya sehingga ke hari ini. Pemerintahan beraja menjadi punca dan identiti kedaulatan negara. Pembinaan negara bangsa menuju raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen merupakan proses yang bersandarkan muafakat. Sistem tersebut mesti dipertahankan sebagai tonggak kestabilan dan teras perpaduan untuk kemakmuran negara. Jadi cikgu harapkan semua pelajar telah mengetahui tentang latar belakang pemerintahan beraja dan demokrasi berparlimen, di mana pelajar boleh memerihalkan tentang latar belakang sistem pemerintahan beraja dan demokrasi berparlimen berpandukan beberapa perkara, iaitu pemerintahan beraja Kesultanan Melayu Melaka sebelum Perang Dunia Kedua, semasa pendudukan Jepun, selepas Perang Dunia Kedua dan raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen selepas merdeka. Berjumpa lagi nanti untuk subtopik 3.2. Sekian, terima kasih.